Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Aspek pensijilan dan industri halal negara akan diperkasa ke peringkat lebih kompetitif. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ke arah itu semua jabatan dan agensi berkaitan akan diselaras di bawah satu jawatankuasa Kabinet. Jawatankuasa berkenaan akan diterajui Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi. Negara ini mau melonjak ke atas, cara bekerja kita, target kita mesti juga berubah. Dia tidak boleh dalam kaedah yang lama. Sebab itu saya tekankan sinergi di antara badan-badan ini, tidak kira kementerian, tidak kira jabatan, mesti diselaraskan. Kita ada target untuk industri halal bagi negara ini, dan semua jabatan berkaitan harus bersama bersatu. Dan kalau dari segi Jemaah Menteri, saya telah putuskan supaya ia dapat diselaraskan di bawah jawatankuasa Kabinet yang dipengungsikan oleh TPM Datuk Seri Zahid. Dan penekanannya mestilah juga perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Baru dia beri ruang kepada semua, ya, selain daripada yang memang sudah terkenal dan berupaya, tapi ada suatu penekanan baru, iaitu memberikan peluang kepada industri-industri kecil ini bertapak dengan bantuan. Perdana Menteri berucap pada Majlis Perasmian Global Halal Summit di Ibu Negara. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI optimis mampu capai sasaran nilai ekspor halal negara sebanyak RM63.1 bilion menjelang 2025. Harapan itu berikutan peningkatan yang membanggakan dicapai dalam ekspor halal pada 2022, iaitu hampir mencecah RM60 bilion. Mohon Perdana Menteri tadi ada bagi kita challenge lah, yang supaya jangan saja cuba untuk capai sasaran itu, kalau boleh melebihi sasaran yang telah kita umumkan. Keutamaan MITI untuk menjadikan Malaysia sebagai hub halal global menerusi ekosistem perniagaan, perdagangan dan standard yang menjadi penanda aras kepada negara-negara lain. Agensi Pengangkutan Awam Darat akan menyelaras laluan perkhidmatan bas di Lembah Kelang bagi memastikan ia lebih berintegrasi pada masa depan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, penyelarasan juga menjamin tiada pertindihan antara pengendali bas. Ketika ini terdapat 3 operator berlainan yang mengendalikan perkhidmatan bas di Lembah Kelang yang melibatkan Rapid Bus, Bas Percuma Go KL dan Bas Smart Selangor. Jadi ada beberapa perkhidmat bas ini yang berlainan. Yang perlu kita buat ialah kita perlu selaraskan supaya laluan-laluan itu lebih berintegrasi, tidak overlap antara satu sama lain. Kita berharap bahawa pengintegrasian dan juga kerjasama ini dapat membantu supaya perkhidmatan bas kita lebih lancar, lebih efisien, dan hasrat kita ialah menambah bilangan penumpang. 724 bas beroperasi di Lembah Kelang setiap hari dan merupakan jumlah yang kecil berbanding keperluan hampir 4,000 bas bagi perkhidmatan yang efisien. Sementara itu, Anthony menjelaskan pelaksanaan lorong bas khas dari Pandan Indah ke Masjid Jami' dapat menjimatkan masa perjalanan kira-kira 20 minit. Bas T300 yang khusus membawa penumpang dari laluan itu kini mengambil masa kira-kira 45 minit untuk sampai ke destinasi berbanding lebih 1 jam sebelum ini. Kita dapat melihat bahawa sebelum pelaksanaan dan selepas pelaksanaan lorong bas ini, jumlah ridership ataupun jumlah penumpang setiap hari untuk laluan ini telah pun bertambah. Daripada purata 12,936 setiap hari telah meningkat menjadi 14,523. Peningkatan hampir 12% dalam tempoh 2 bulan. Jadi ini merupakan satu pertanda yang baik yang kita harap dapat kita teruskan
supaya kita dapat menggalakkan lebih ramai penumpang ataupun lebih ramai orang ramai menggunakan bas sebagai mod pengangkutan. Peruntukan berjumlah 60 juta ringgit daripada dana pembiayaan peluang kedua beri manfaat besar kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS. Pengumuman Perdana Menteri itu menerima reaksi positif daripada Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Saminta. Presidennya Datuk William Ng berkata secara khususnya ia dilihat mampu menampung operasi sebahagian usahawan mikro terutamanya usahawan inovatif dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Dana 60 juta ini untuk peluang kedua ini amat menarik dan tepat sekali untuk membantu PKS yang sebelum ini terjejas, bukan kerana sara mereka pun, tapi kerana mungkin pandemik COVID-19 dan sebagainya, dan oleh itu dia tidak boleh membayar semula pinjaman dia. Jadi saya rasa dana 60 juta ini tepat sekali. Selain daripada dana ini, kami juga berharap pihak kerajaan serta bank negara dapat mempercepatkan lagi alternatif credit scoring. Negeri Sembilan kini dalam proses menyenaraikan klinik daif untuk dibaiki dan dinaik taraf. Setakat ini, sebanyak 35 buah klinik telah dinaik taraf di negeri itu. Kerajaan pusat dapat memperuntukkan untuk klinik-klinik daif ni untuk kepentingan rakyat, khasnya orang kampung dan juga seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah. Beliau berkata demikian selepas ditemu bual dalam slot Moncak Potang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Perdana Menteri dalam pembentangan usul kajian separuh penggal RM ke-12 menyatakan bahawa 1,200 klinik daif seluruh negara akan dinaik taraf tempoh 2023 hingga 2025. Kementerian Pendidikan Tinggi akan menyediakan geran padanan penyelidikan antara pihak industri dengan Hospital Pengajar Universiti HPU mulai tahun depan. Sinergi ini bagi menggalakkan industri menggunakan HPU untuk penyelidikan serta inovasi melibatkan kesihatan. Dan dari peringkat kementerian juga, kita sedang akan memperkenalkan beberapa pendekatan baru dalam soal penyelidikan bersama antara industri dengan universiti, di mana geran-geran pemadanan akan disediakan, bukan saja dalam konteks penyelidikan perubatan lah, tapi dalam semua, supaya seperti yang telah saya katakan, soal kerjasama dengan industri bukan saja bagi maksud tujuan kebolehpasaran graduan, tapi penting juga dari segi penyelidikan. Bagi tujuan itu, KPT akan menyediakan satu kertas strategik yang memfokuskan semakan dasar kementerian berkaitan syarikat pemula di bawah IPT. Selain strategi dan suntikan melonjakkan start-up sebagai penyumbang bernilai kepada ekonomi negara. Penanaman padi berskala besar di Sabah antara inisiatif Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi menangani isu bekalan beras. Perkara itu akan dibincangkan Datuk Seri Mohamad Sabu dengan Timbalan Ketua Menteri 1 dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kittingan. Sebenarnya Malaysia ni berasnya boleh cukup kalau usaha dibuat daripada awal. Tapi sekarang ni tak apalah, itu cabaran dan kita akan cuba, dan kita akan juga buka ladang-ladang padi kita di Sabah tak lama lagi. Besok saya akan berjumpa dengan Menteri Pertanian Sabah untuk bincang untuk bagaimana nak menanam padi secara berskala besar. Beliau ditemui pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2023. Satu jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi menangani isu kekurangan beras tempatan di Melaka. Ia akan bertindak secara terperinci terhadap kemasukan dan pengeluaran beras berkenaan. Jawatan kuasa itu melibatkan dua agensi iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN serta Kawal Selia Padi dan Beras.
Kita akan buatkan satu garis panduan SOP untuk masalah beras ni supaya kita nak bagi tahu, sebab sekarang ni yang menguruskan, yang tahu stok in dan out beras dalam Negeri Melaka adalah Kawasula Beras. Tapi Kabinet CP tak tahu, dia hanya menjalankan tugasan untuk buat pemeriksaan dan sebagainya. Jadi besok kita akan sinkronaskan kedua-dua agensi ini supaya mereka ni dapat data yang sebenar dan mereka boleh jalankan operasi ini dengan data yang ada. Satu pasukan khas akan dibentuk bagi menyelesaikan masalah liputan telekomunikasi di kawasan pelancongan di Perak. Kerjasama rentas portfolio itu akan dilakukan dalam masa terdekat. Antara langkah awal yang akan diambil adalah mengenal pasti lokasi pelancongan utama yang menghadapi masalah liputan. Kita akan adakan satu task force, satu pasukan khas untuk meneliti perkara ini. Bagaimana kaedah untuk kita mewujudkan network di kawasan tersebut. Sebab kita faham, contohnya di Hutan Lipur ni, contohnya kita faham dia ada banyak rintangan-rintangan di dalam hutan lipur itu, ada pokok yang tak boleh tebang dan sebagainya. Mungkin kita perlu kajian secara menyeluruh dan apakah mekanisme yang paling ampuh untuk kita selesaikan perkara ini. Jadi jawatankuasa ini kita akan tubuhkan insya-Allah dalam secepat mungkin ini. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga mereka akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat khas penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 11 hingga 19 September 2023 dan di Dewan Negara pada 20 hingga 26 September 2023 pada 10 pagi hingga 12 tengah hari di TV1 dan saluran berita RTM. Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun maut selepas motosikal yang ditunggang terlibat dalam kemalangan dengan dua lagi motosikal. Kejadian berlaku di Sungai Pasir, Sungai Petani, kira-kira pukul 6.30 petang semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Zaidi C. Ahsan memaklumkan mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Mangsa dikatakan sedang keluar simpang lalu dilanggar dua lagi motosikal yang ditunggang dua remaja lelaki berusia 19 tahun. Mangsa yang cedera dirawat di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Kira-kira 600 anggota dan pegawai polis akan ditugaskan pada PRK Pelangai bagi memastikan proses pemilihan berjalan lancar. Kekuatan anggota kontijen negeri sepenuhnya bermula pada hari penamaan calon hingga selesai PRK pada 7 Oktober. Polis kontijen Pahang akan menggunakan semua kekuatan dalaman yang ada dalam kontijen untuk menghadapi pilihan raya kecil ini. Iaitu kita anggarkan seramai lebih kurang 600 orang akan terlibat dalam pilihan raya kecil, iaitu penugasan semasa penamaan calon, hari tempoh berkempen dan juga semasa undi awal dan hari mengundi pada 7 Oktober. Polis akan membuat pemantauan bagi memastikan tiada isu melibatkan agama, kaum dan raja 3R. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP perlu berada di koordinat yang betul bagi memastikan ia terus signifikan dengan peredaran zaman. Hasrat itu dapat dicapai melalui aktiviti penyelidikan, perundingan, penyebaran ilmu pengetahuan dan pembangunan modal insan. Titah Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulai ketika berucap pada program pelajar di Riga Technical University, perkara tersebut dapat memberi nilai tambah kepada kemajuan masyarakat setempat seiring dengan tema UNIMAP for Society. Tuanku Said Faizuddin merangkap Chancellor UNIMAP turut bertitah bahawa UNIMAP juga akan memberi penekanan kepada penerokaan dana pelaburan sebagai antara instrumen yang amat signifikan untuk terus
melestarikan pertumbuhan universiti berkenaan. Baginda berkenan mengetuai delegasi jelajah ilmu UNIMEP ke Latvia dan Estonia dari 10 hingga 17 September ini. Datuk Seri Wong Chun Wai terima watika pelantikan sebagai pengerusi bernama baharu. Watika disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yang turut menyerahkan watika pelantikan kepada anggota Majlis Penyeliaan dan Lembaga Pengelola bernama. Dan saya percaya Datuk Seri Wong Chun Wai yang juga merupakan seorang graduan daripada UKM. Ya, betul. Dan insya-Allah akan dapat membantu untuk mengemudi bernama demi kebaikan negara kita dan melihat peluang yang ada untuk terus memacu pertumbuhan dalam organisasi bernama itu sendiri, insya-Allah. Sementara itu, Datuk Seri Wong menyatakan ikrar untuk memanfaatkan rangkaian komunikasi serta pengalamannya yang luas dalam organisasi media tempatan dan antarabangsa. Bernama ini satu institusi yang ikonik, dah lebih 55 tahun. Jadi saya berharap sebagai seorang wartawan punya pengalaman 38 tahun, saya berharap saya dapat memainkan peranan saya untuk menyokong meningkatkan mutu dan harapan bernama. Lantikan berkuat kuasa 1 September lalu. Sidang Kemuncak Asia Milken Institute meraihkan satu dekadnya dengan menjemput pemimpin kerajaan dari negara serantau berkumpul di Singapura berkongsi pandangan dan pengalaman. Dari Singapura bersama Muhammad Raswin Setia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan kerja singkat sempena sidang Kemuncak Asia Milken Institute ke-10 di Singapura. Beliau dijadual menyampaikan ucapan pada persidangan tersebut dan seterusnya menghadiri majlis jamuan teh bersama Perdana Menteri Singapura di Istana Singapura. Dinamikannya kehadiran PM pada Milken Summit pada tahun ini adalah kerana inilah kali pertama Milken Summit, Milken Institute Asia Summit menjemput seorang ketua kerajaan menghadiri summit ini. Jadi ini akan beri peluang kepada Perdana Menteri untuk menyampaikan dasar yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk menarik pelaburan khususnya dalam bidang-bidang baru seperti green economy, digital economy dan sebagainya. Selain daripada itu, Perdana Menteri juga akan menghadiri majlis jamuan teh yang akan dihoskan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong bersama dengan isteri. Saya jangka pada majlis jamuan teh itu Perdana Menteri dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong akan bertukar pandangan berhubung isu hubungan dua hala. Ini merupakan lawatan kedua Perdana Menteri ke Singapura sejak beliau menjawat sebagai Perdana Menteri pada 24 November lepas. Pada Januari tahun ini, Datuk Seri Anwar telah mengadakan lawatan rasmi pertamanya bertemu Presiden Singapura, Halimah Yaakob dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Persidangan 3 hari di Singapura ini menghimpunkan lebih 1,000 peserta terdiri daripada pemimpin kerajaan, peneraju industri dan ahli akademik berentasi pelbagai bidang dari lebih 20 negara. Dilihat sebagai satu platform yang tepat dalam mengukuhkan hubungan Malaysia dengan negara-negara luar sekaligus membuka peluang dalam meningkatkan kerjasama dan perkongsian ekonomi serantau. Muhammad Raswin Setia, Singapura, RTM. 3,000 terbunuh manakala beribu-ribu lagi hilang akibat banjir yang melanda Libya Ahad lalu. Kebanyakan mangsa merupakan penduduk bandar pelabuhan Derna. Kawasan perumahan dan jalan raya di sana musnah akibat bencana itu. Jurucakap Tentera Nasional Libya, Hamid Mismari, yang mengawal Timur Libya menganggarkan jumlah yang hilang sekitar 5,000 orang. Dalam pada itu, Ketua Kumpulan Bantuan Bulan Sabit Merah di wilayah itu berkata, penyaluran bantuan terutama ubat-ubatan sudah digerakkan. Selepas melanda Greece minggu lalu, ribut Daniel melanda Mediterranean pada Ahad, memusnahkan bangunan dan jalan di Derna. Selain melanda penempatan lain di sepanjang pantai, termasuk bandar kedua terbesar di Libya, Benghazi.
Hujan berterusan di selatan China telah menyebabkan lebih 100 tanah runtuh. Media kerajaan melaporkan 7 orang terkorban dan seramai 1,360 penduduk terperangkap dalam banjir. Paparan imej pada CCTV menunjukkan banjir besar di wilayah Guangxi dan Guangdong dengan pasukan keselamatan memindahkan penduduk dengan bot. Rakaman drone pula memaparkan air sungai melimpah ke bandar hingga mengakibatkan banjir. Ribut berterusan dalam 3 hari terakhir di kebanyakan kawasan bandar Yulin menyebabkan 115 tanah runtuh yang memusnahkan jalan raya. Manakala sejumlah 13,200 orang telah dipindahkan di Yangjiang. Para saintis turut memberi amaran taufan yang melanda China akan menjadi lebih kuat. Angka kematian akibat gempa bumi kuat di Maghribi meningkat kepada 2,854 orang. Pusat gempa pada kedalaman 18.5 km iaitu 75 km barat daya Marrakesh itu turut merekodkan 2,562 mangsa yang cedera. Pasukan penyelamat terus giat mengesan mangsa hilang yang terperangkap di bawah runtuhan. Turut menyertai misi berkenaan beberapa pasukan penyelamat asing. Maghribi setakat ini telah menerima tawaran bantuan daripada Sepanyol, United Kingdom, Qatar dan Emirat Arab Bersatu. Lokasi paling terjejas dan mengalami kerosakan besar dikesan tapak warisan dunia UNESCO di Marrakesh. Gempa juga menyebabkan kira-kira 100,000 kanak-kanak terjejas. Usaha memburu seorang pembunuh warga Brazil diperhebat polis Amerika Syarikat. Pemburuan Danilo Cavalcante yang lolos dari penjara County Chester, Timur Laut, Pennsylvania kini masuk hari ke-12. Pemburuan besar-besaran banduan terbabit melibatkan beratus anggota keselamatan, penggunaan helikopter, drone dan anjing pengesan. Danilo, 34 tahun dipercayai telah mengubah penampilannya selepas mencuri sebuah van dari ladang tenusu berhampiran. Dia dihukum penjara seumur hidup selepas didapati bersalah menikam mati teman wanitanya pada 2021. Malah dia juga dikehendaki polis Brazil kerana kesalahan membunuh. Polis percaya Danilo memiliki senjata dan memberi amaran agar penduduk menjaga keselamatan dengan mengunci semua pintu dan tingkap kediaman mereka. Polis juga menawarkan ganjaran $20,000 hingga $25,000 untuk maklumat mengenai keberadaan Danilo sehingga ditangkap semula. Sebuah pesawat komersial Rusia melakukan pendaratan cemas di sebuah padang di wilayah Novosibirsk. Pesawat Ural Airlines itu dalam penerbangan dari Sochi ke Bandar Omsk, Siberia. Media tempatan melaporkan pesawat Airbus A320 itu membawa 167 penumpang termasuk 6 kru dan 23 kanak-kanak. Jabatan Kesihatan Wilayah itu berkata sekurang-kurangnya 5 cedera dalam kejadian itu. Siasatan awal mendapati pesawat tersebut mengalami kegagalan sistem hidrolik hijau, salah satu daripada sistem bertanggungjawab terhadap parameter tertentu dalam operasi elemen pesawat. Penumpang pesawat itu akan dibayar $100,000 sebagai ganti rugi awal insiden. Pihak berkuasa kini sedang melakukan siasatan terperinci berhubung insiden berkenaan. Malaysia akan lebih aktif dalam mengungkapkan penyelesaian berasaskan prinsip maqasid syariah. Bermula dengan perbincangan bersama negara Asia mengenai pendekatan baru yang selari dengan prinsip alam sekitar, sosial dan tata kelola ESG demi menawarkan sistem alternatif bagi penyelesaian yang lebih menyeluruh dan ampuh. Sektor perbankan, takaful, pasaran modal Islam akan terus diperkasa untuk mendepani cabaran baru bagi mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam global. Perkembangan badminton, pemain perseorangan remaja lelaki Yo Jin Wion bakal mengetuai cabaran Malaysia dalam kejohanan badminton remaja dunia 2023 di Spokane, Washington, Amerika Syarikat pada 25 September hingga 8 Oktober.
Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi satu kenyataan memaklumkan pemilihan ini berdasarkan ranking dunia pemain remaja serta prestasi dalam tempoh 6 bulan lepas. Penilaian dibuat oleh panel jurulatih remaja diketuai Pang Cheh Chang dan Hazwan Jamaluddin. Sementara itu, Timbalan Pengarah Pembangunan Remaja BAM Joanne berpuas hati dengan kesungguhan barisan pemain yang menjalani latihan dengan bersungguh-sungguh menjelang kejohanan itu. Skuad negara gagal mara ke suku akhir pada edisi lalu selepas tewas 1-4 kepada Indonesia. Beralih ke sukan permotoran, pelumba negara Kasma Daniel Kasmayuddin mengintai slot wildcard pada kejuaraan motosikal dunia MotoGP di litar antarabangsa Sepang SIC November ini. Dia yang mencipta sensasi dengan meraih kemenangan hat-trick pada kejuaraan Superbike Malaysia MSBK, bagaimanapun belum menerima sebarang tawaran untuk beraksi dalam saingan Moto2. Buat masa sekarang ni saya tak ada dengar apa-apa hint lagi. Itu adalah perbincangan antara manufacturer lah, Yamaha dan juga Petronas. Apa yang saya tahu memang yang Petronas akan cari daripada manufacturer Yamaha dan Honda. So bagi saya, kalau saya dapat peluang tu, memang saya amat gembira dan saya akan usahakan dengan baik lah. Dan saya mengharapkan juga, tapi kalau dari segi saya, insyaAllah tak ke mana. Pelumba berusia 23 tahun itu yang diberi slot wildcard pada perlumbaan edisi lalu menamatkan saingan di tempat ke-19. Sementara itu, seorang lagi pelumba berpengalaman negara, Khairul Idham Pawi yang terkenal dengan gelaran Super Cape, turut menyimpan hasrat meraih slot wildcard dalam saingan Moto2. Saya rasa semua rider nak untuk dekat. Tapi bukan satu yang mudah lah, sebab kita berlumba dengan genre yang berbeza, dengan kompetitif bike, dengan road bike, yang motor ada atas jalan macam Superbike. Jadi agak susah sedikit lah untuk adapt dalam satu perlumbaan. Jadi kalau bagi saya pun, kalau ada peluang, of course saya nak ambil peluang tu lah. Pada edisi lalu, 3 pelumba negara, Kasma Daniel, Super Cape dan Azroy Hakim Anwar mendapat peluang khas untuk beraksi di saingan jentera 2 roda berprestij itu. Berita pagi berakhir di sini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.